Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada petang ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab yang telah dikumpulkan hadis dan riwayatnya oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab sunan beliau. Dan kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang kelebihan berjihad, bersusah payah, berjuang di jalan Allah. Kita dah tiba pada muka surat 763, bab yang ke-14, kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi fadli syuhada, berkenaan tentang kelebihan mereka yang syahid indallah, di sisi Allah. Maka dibawakan di sini 4 tingkatan orang yang syahid. Riwayat yang ke 1636. 1636. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Atha ibn Dinar an Abi Yazid al-Khawlani annahu sami'a Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, kata Fadalah bin Ubaid, aku telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u arba'ah, ada 4 tingkatan bagi orang yang syahid. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, rajulun mu'min, seorang yang beriman, jayyidul iman, dan sangat-sangat baik iman dia. Seorang yang sangat-sangat jaga iman dia, jaga kepercayaan kepada Allah. Laqiyal adu, dan orang ini bertemu dengan musuh dia. Fasadaqallaha, lalu dia membenarkan Allah, membenarkan janji Allah. Apakah maksud membenarkan janji Allah? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, ai fi wa'dihi, membenarkan janji-janji Allah tentang ganjaran yang banyak, tentang pahala yang besar bagi orang yang syahid pada jalan Allah. Maka dia membenarkan segala janji Allah, dia berperang di jalan Allah dalam keadaan iman dia berada pada keadaan yang baik, hatta qutila, maka pada waktu itu dia berjuang sehingga syahid. Maka sabda Nabi, fadzakal ladzi yarfa'un nasu ilaihi, maka inilah orang yang mana manusia akan mengangkat mata dan pandangan mereka padanya pada hari kiamat, hakadha, sebegini. Maksudnya Nabi tunjukkan contoh. Lihat kepada Sahara, isyaratun ila ma rufi'a ra'suhu li'ira'atil hadirin surat ar-raf'i. Nabi SAW mengisyaratkan terhadap bagaimana akan terangkatnya kepala, nak menunjukkan bagaimana orang yang hadir pada hari kiamat akan melihat orang yang syahid ini pada hari kiamat. Maka bagaimana yang apa Nabi tunjukkan? Cuma perawi ragu, adakah yang menunjukkan ini Nabi ataupun Umar bin Khattab? Wa rafa'a ra'sahu, maka beliau telah mengangkat kepalanya sehingga terjatuh kopiahnya. Fala adri, kata perawi, aku tidak ketahui yang jatuh itu adalah kopiah Umar bin Khattab ataupun kopiah Nabi SAW. Maka yang golongan pertama yang benar-benar jaga dalaman dia, jaga iman dia, ketika mana mereka syahid, maka pada waktu itu semua orang akan melihat dan tengoknya pada hari kiamat.
kedudukannya yang tinggi, balasannya yang besar, kemuliaan yang diterima, sehingga semua orang akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Maka ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, iman dia bagus, tetapi dia ada sedikit perasaan pengecut dalam dirinya. Ini golongan yang kedua, maka dia berada pada level yang kedua. Maka sabda Nabi SAW, "Warajulun," golongan syahid yang kedua adalah seorang yang beriman. Jayyidul iman, iman dia pun bagus. Iman dia pun bagus, dalaman dia bagus. Laqiyal adu, lalu dia bertemu musuh. Faka'annama, dan dia bertemu musuh. Duriba jilduhu, seperti kulitnya terkena. Bisyaukin, dengan duri. Talhin, daripada pohon yang berduri. Minal jubun, kerana pengecut, kerana dia takut. Maka macam mana kalau kulit orang yang kena duri, kena sikit dia tarik, kena sikit dia tarik. Pada waktu tu dia iman, bukan dia tak yakin, dia yakin iman dia bagus, tetapi ada sedikit sifat jubun dalam diri dia, sifat takut, sifat risau, sifat pengecut dalam dirinya. Tapi iman dia bagus, kepercayaan dia bagus. Atahu sahmun, maka tiba-tiba telah datang kepadanya anak panah, gharbun, yang datang daripada arah yang tidak diketahui. Faqatalah, maka anak panah tersebut telah membunuhnya. Maka sabda Nabi, fahuwa fid darajati tsaniyah, ini adalah golongan syahid yang kedua. Antara golongan yang pertama dengan kedua, golongan yang pertama ni benar-benar berani maju ke depan dalam medan peperangan. Golongan yang kedua ni takut sedikit, tapi masih lagi iman dia, dalaman dia pada waktu itu benar-benar yakin dan percaya kepada janji Allah. Itu adalah beza dia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca hadis-hadis daripada riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Qala, berkata perawi, golongan yang ketiga, golongan syahid yang ketiga. Warajulun, dan ada seorang lelaki, mukminun, yang beriman. Namun orang yang ketiga ini tidak macam iman orang yang pertama dan kedua. Bagaimana iman dia? Khalata, dia mencampurkan amalan salihah, amalan yang baik, wa akhara sayyi'a, dengan amalan yang buruk. Dia ada maksiat dia ada dosa dia. Namun dia tetap bertemu dengan musuh. Fasadaqallah, membenarkan segala janji Allah sehingga dia terbunuh. Fadzaka fid darajati tsalitsah, maka ini berada pada tingkatan yang ketiga. Dia berada pada tingkatan yang ketiga sebab sebelum syahid dia masih lagi ada maksiat dan dosa. Kemudian yang keempat, sabda Nabi, warajulun mu'min, golongan yang beriman. Asrafa, namun dia telah berlaku zalim pada dirinya. Maksud berlaku zalim dalam kurungan adalah melakukan maksiat besar, dosa besar. Dia bertemu dengan musuh. Fasadaqallaha, maka dia tetap membenarkan segala janji Allah sehingga terbunuh. Maka sabda Nabi, inilah orang yang berada pada tingkatan yang keempat. Maka tingkatan dua yang pertama, orang yang benar-benar menjaga dalaman dia, amalan dia. Cuma orang yang golongan kedua, dia ada sedikit rasa jubun, takut, risau dalam diri dia. Golongan yang ketiga ada melakukan maksiat dan dosa. Dan golongan yang keempat ada melakukan dosa-dosa besar. Maka inilah empat tingkatan syahid yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab daripada Nabi SAW. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, tidak diketahui kecuali daripada hadis Atha bin Dinar. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, sungguh telah meriwayatkan Sa'id bin Abi Ayyub hadis ini daripada Atha bin Dinar, daripada beberapa orang guru, daripada Khawlan. Namun beliau tidak menyebutkan padanya perawi yang bernama Abu Yazid. Waqala, dan beliau berkata, Atha bin Dinar tidak ada sebarang masalah pada periwayatannya, kata Imam Bukhari. Atha bin Dinar laisa bihi ba'sun. Bab yang ke-15 berkenaan tentang peperangan melalui lautan.
Nabi SAW pada zaman baginda tidak pernah berperang melalui lautan. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Orang yang pertama menghantar pasukan tentera laut adalah pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bab yang ke-15. Lihat dulu kepada Syaikha berkenaan tentang Ummu Haram. Hati ya. Okey. Maka kata para ulama, i'lam anna Ummu Haram matat fi zaman khilafati Uthman. Ummu Haram sebenarnya wafat meninggal dunia pada pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lianna awwala ghazratil bahri waqa'at fi zamanih. Permulaan tentera laut dihantar adalah pada zaman Uthman bin Affan. Dan tentera laut yang kedua yang dihantar adalah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Okey. Fal-murad min zaman Muawiyah fil hadis zaman imaratihi wa riyasatihi, lianna Muawiyah kana hakiman li fauji Uthman. Lalu yang dimaksudkan dalam hadis tentang Muawiyah sebenarnya adalah kepanglimaan Muawiyah. Muawiyah adalah panglima tentera laut pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan zaman khalifah beliau, tetapi zaman beliau menjadi panglima tentera laut untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Riwayat 1637. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mendengar bahawa Nabi SAW telah masuk kepada Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adik-beradik dengan Ummu Sulaim, Mulaikah binti Milhan. Fatut'imuhu, maka Ummu Haram kerap menjamu Nabi SAW makan. Wa kanat Ummu Haram, dan adalah Ummu Haram ini isteri kepada sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anha. Fadakhala alaiha, maka pada suatu hari Nabi SAW telah masuk menemui beliau. Fa'at'amathu, maka Ummu Haram telah menghidangkan. Kenapa? Bawa sini. Fa'at'amathu, maka Ummu Haram telah menghidangkan kepada Nabi SAW akan makanan. Wahabasathu, dan dia telah menahan Nabi SAW tafli untuk dia membersihkan ra'sahu, kepala Nabi SAW. Dia telah membersihkan kepala Nabi SAW. Lihat kepada bawah tu, la'allaha kanat muhrimah. Beliau adalah termasuk daripada kalangan keluarga baginda Nabi SAW. Sebab itu beliau telah membersihkan kepala baginda Nabi SAW. Maka beliau adalah sebahagian daripada keluarga Nabi SAW. Maka dia pun bersihkan rambut Nabi. Fanama, maka Nabi SAW telah tidur di rumah beliau. Summa staiqadha, bila Nabi SAW bangun, Nabi bangun dalam keadaan tersenyum. Maka Ummu Haram berkata, ma yudhikuka ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kamu gembira wahai utusan Allah? Maka sabda Nabi, nasun, akan ada satu golongan daripada kalangan umatku, uridu alayya, mereka telah ditunjukkan kepadaku, ghuzatan, dalam keadaan berperang pada jalan Allah. Yarkabun, mereka menaiki akan lautan. Sabaja, lihat kepada sabaja, baris yang pertama, ay wasatah wa mu'azzamah, mereka berada di tengah lautan seperti mana para raja berada di atas takhta. Kena faham, orang Arab dulu mereka tak biasa berada di atas lautan. Orang Arab mereka tak biasa berada di atas lautan. Sebab itu bila Al-Quran menceritakan tentang perasaan takut, Al-Quran menceritakan ketakutan yang dialami bila berada di atas laut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
Orang Arab bila mereka berada di atas lautan, mereka akan minta tolong kepada Allah dengan pelbagai permintaan. Tapi bila dah selamat, mereka mula mensyirikkan Allah dengan berhala-berhala mereka. So manusia bila takut, mereka hanya akan minta dengan Allah. Maka mereka, ini sabda Nabi, mereka tenang berada di atas laut, seperti mana tenangnya para raja berada di atas tahta. Nabi bagi perumpamaan begitu. Au mithlul muluk, ataupun seperti para raja yang berada di atas takhta. Al-asirrah maksudnya takhta. Maka berkata Ummu Haram, wahai utusan Allah, mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk daripada kalangan mereka. Fada'alaha, maka Nabi pun telah mendoakan untuk Ummu Haram. Summa wada'a ra'sah, Nabi meletakkan lagi kepala baginda yang mulia. Fanama, maka Nabi tertidur lagi. Kemudian Nabi terjaga dalam keadaan masih lagi tersenyum kali kedua. Maka Ummu Haram berkata lagi, apakah yang menggembirakan kamu wahai utusan Allah? Sabda Nabi, nasum min ummati uridu alayya, aku telah diperlihatkan kepadaku sekelompok orang daripada kalangan umatku, huzatan, dalam keadaan berperang pada jalan Allah. Dan Nabi mengucap seperti mana apa yang Nabi ucapkan pada kali yang pertama. Maka berkata Ummu Haram, aku telah berkata wahai utusan Allah, doalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku daripada kalangan mereka, orang yang berperang di lautan. Maka Nabi SAW bersabda, anti minal awwalin, engkau sudah tergolong dalam kumpulan yang pertama. Farakibat, maka Ummu Haram telah menaiki kapal merentasi lautan pada pemerintahan Muawiyah. Maka di sini yang kita sebut tadi, sini hati ya, sini. Kenapa ada kat bawah ni? Sini. Jangan. Ya, pegang. Sini. Tak apa, biar. Ya Allah. Dah. Makan. Nak air? Bismillah. Okey. Maka sebab itu tulis kat sini fi zamani Muawiyah, maksudnya apa? Sewaktu Muawiyah menjadi panglima pasukan tentera laut. Bukanlah maksudnya pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, sebab pasukan ini pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebab itu disebut di sini aifi li'annahu kana amiran min tarafi Uthman. Panglima tentera laut yang dilantik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Fasuri'at, maka dia telah terjatuh daripada kenderaannya ketika mana keluar daripada kapal. Fahalakat, maka beliau telah meninggal dunia. Maka Ummu Haram adalah wanita yang pertama yang syahid ketika mana berperang di lautan, dan itu adalah tentera laut yang pertama yang dihantar oleh Khalifah Islam pada era pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Ummu Haram binti Milhan, beliau adalah adik-beradik dengan Ummu Sulaim, dan beliau adalah makcik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bab yang ke-16, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang orang yang berperang kerana riak dan kerana dunia, maka tak dapat apa-apa kalaulah berperang kerana nak riak, menunjuk-nunjuk, dan kerana dunia. Riwayat 1638, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yuqatilu, yang berjuang, syaja'atan, kerana nak menunjukkan keberanian, wa yuqatilu, dan ada orang kedua yang berjuang, hamiyatan, kerana sekadar nak menjaga keluarga, nak menjaga kabilah. Sebab itu lihat kepada hamiyatan sahara. Apakah maksud hamiyatan? Ai al-anfatu minasyai'i awil muhafazah 'alal haram kadza fil majma'. Maka dia seseorang yang pada waktu itu sekadar nak mempertahankan sesuatu, nak menjaga kabilah, nak menjaga kebanggaan diri, itu dipanggil hamiyah.
Kemudian Nabi SAW ditanya berkenaan tentang seseorang yang berjuang kerana riak, maka di manakah di antara mereka ini yang dikira berada pada jalan Allah? Maka jawapan Nabi mudah, sabda Nabi, man qatala, barang siapa yang berjuang, litakuna, agar kalimatullahi, agama Allah, kalimah Allah menjadi yang paling tinggi, maka itulah sahaja yang dikira berada pada jalan Allah. Mestilah berjuang kerana Allah, kerana agama Allah, bukan kerana yang lain. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1639. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas al-Laitsi an Umar bin al-Khattab. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu diberikan ganjaran berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat mempunyai banyak penerangan. Kalau kita lihat apa syarah kepada Sahih Bukhari pun banyak penerangan tentang maksud innamal a'malu binniyat. Dan antaranya adalah amalan itu diberikan pahala dan ganjaran berdasarkan niat. Wa innama, dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan dapat apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya adalah kerana nak menuju kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu dia akan mendapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya adalah kerana inginkan dunia ataupun ingin mengahwini wanita, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan sungguh telah meriwayatkan Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, dan lebih daripada seorang daripada kalangan para ulama hadis ini daripada Yahya bin Sa'id, dan kami tidak mengetahui kecuali daripada periwayatan Yahya bin Sa'id rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-17 berkenaan tentang pahala sepagi dan sebetang di jalan Allah. Al-ghudu sepagi, ar-rawah sepetang berada di jalan Allah. Maksudnya waktu yang seketika di jalan Allah pun ada pahala dan ganjaran yang sangat besar. Riwayat 1640. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ghadwatun, sesungguhnya sepagi berada di jalan Allah, aw rawhatun, ataupun sepetang, lebih baik daripada dunia dan segala apa isinya. Walaqabu, dan sesungguhnya kadar tempat, kausi, busur panah, ahadikum, salah seorang daripada kamu, au maudi'u yadihi, ataupun tempat kadar tempat tangannya di dalam syurga. Maksudnya tak besar. Maksudnya kalaulah syurga yang mana kadar sebesar busur panah ataupun tapak tangan, itu dia kadar syurga, itu pun dah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walau anna mra'atan, dan jika sekiranya seseorang wanita daripada kalangan ahli syurga, ittala'at, memunculkan diri ke dunia, la'adha'at, maka nescaya akan bercahayalah apa yang ada di antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan pasti akan berbau wangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kalaulah wanita syurga dia muncul sahaja, maka bercahaya dan akan wangilah alam semesta. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Apakah yang dimaksudkan dengan nasif? Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Nasif bermaksud al-khimar, kain yang menutupi rambutnya, ataupun kita panggil tudung. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kain yang menutup rambut wanita syurga itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dunia, daripada segala jenis harta sekalipun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat 1641. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Attaf bin Khalid Al-Makhzumi an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghadwatun, sepagi berada di jalan Allah lebih baik daripada
daripada dunia dan apa yang ada padanya. Wa maudhi'u sautin, dan kadar tongkat ataupun kadar cemeti daripada syurga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bersamana tempat cemeti ataupun tempat tongkat, tapi kadar yang kecil itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab nikmat yang tidak pernah habis dan nikmat yang berkekalan, adapun dunia dengan segala kemewahannya adalah seketika dan sementara. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Ayyub, Anas radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1642. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashajj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Ibni Ajlan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lebih kurang sama. Dan wal Hajjaj an al-Hakam, dan Hajjaj meriwayatkan daripada Hakam, daripada Miqsam, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, ghadwatun, sepagi berada di jalan Allah, ataupun sepetang, maksudnya sekejap je berada di jalan Allah, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada dunia. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan perawi yang bernama Abu Hazim dan Abu Hazim yang meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, beliau adalah seorang ulama Kufah. Nama penuh beliau adalah Salman, dan beliau adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh Azzah al-Ashja'iyah. Riwayat 1643. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ubaid bin Asbat bin Muhammad qala hadatsana Abi an Hisham bin Sa'ad an Sa'id bin Abi Hilal an Ibni Abi Zubab an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra rajulun min ashabin Nabi, seorang sahabat Nabi telah melewati bi sya'bin fihi uyainatun min ma'in azbah. Seorang sahabat daripada kalangan sahabat Nabi telah melewati satu tempat yang mana padanya terdapat mata air yang manis. Mata air yang mana airnya manis. Apakah maksud sya'ab? Lihat kepada Sahara. Asy'ib adalah at-tariqu fil jabal, laluan yang berada di celah gunung. At-tariqu fil jabal, ataupun kita panggil lembah, laluan di antara gunung. Maka dia pun suka nak tinggal kat situ, sebab dah ada mata air, tempat pun cantik, kawasan gunung, kawasan yang subur, tempat cantik. Fa'ajabathu li tibiha, maka keadaan yang elok di situ menjadikan dia seronok, menjadikan dia suka. Maka dia pun pilih, bestnya kalau duduk sini tak payah pergi mana-mana. Dia pun terlintas macam tu. Faqal, maka berkata sahabat ini, law i'tazaltun nas, kalaulah aku boleh mengasingkan diri daripada manusia, fa aqamtu fi hadha syi'b, dan aku boleh tinggal di lembah ini, walan af'al, dan aku tak akan buat sehingga aku minta izin Nabi SAW terlebih dahulu, kata sahabat ni. Seronok, boleh ibadah, tak payah pergi mana-mana, tak payah runsing, duduk sorang-sorang. Ada mata air yang manis, ada tempat yang elok. Maka beliau telah menceritakan perkara tersebut kepada Nabi SAW. Maka sabda Nabi, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna maqama ahadikum, kerana berdirinya salah seorang daripada kamu pada jalan Allah, sebenarnya itu adalah lebih baik daripada ibadah solat yang dibuat di rumahnya selama 70 tahun. Berada seketika di jalan Allah lebih baik daripada solat di rumah selama 70 tahun. Sabda Nabi, ala tuhibbun, adakah kamu tidak suka untuk Allah mengampunkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga? Ughzu fi sabilillah, jika ada peluang maka berjuanglah, beradalah kamu pada jalan Allah. Man qatala, barang siapa yang berjuang pada jalan Allah walaupun untuk kadar yang sekejap. Fuwaqanaqah, apakah maksud fuwaqanaqah? Ini adalah gambaran sekejap. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, ma bainal hablataini minal waqti, maksudnya waktu di antara dua perahan susu. Kan bila kita perah susu, binatang, dan kemudian kita nak perah lagi sekali, waktu tu tak lama, waktu antara dua perahan susu binatang. Maka kalaulah dia berada pada jalan Allah untuk tempoh yang sekejap itu pun, sabda Nabi SAW,
Dalam hadis ini, barang siapa yang berada pada jalan Allah walaupun untuk kadar waktu rehat di antara dua perahan susu, pasti adalah untuknya syurga. Maka Nabi tak izinkan untuk dia mengasingkan diri dan pada waktu itu tidak berada di jalan Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan, kata Imam Tirmizi rahimahullah. Bab yang ke-18 berkenaan tentang siapakah manusia yang paling baik. Bab maja'a, bab ada hadis yang datang berkenaan ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik. Sekejap. Atiyah nak jumpa Ustaz. Bagaimana berduduk bawah stand ni? Sini. Ya Allah. Nak buat apa? Jumpa orang. Okey. Berkenaan tentang siapakah manusia yang paling baik. Siapa manusia paling baik, Atiyah? Comotnya. Dah, duduk dan diam. Riwayat 1644. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi'ah an Bakr ibn al-Ashaj an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas, daripada ambil dia jap. Ya Allah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, mahukah aku habarkan kepada kamu tentang sebaik-baik manusia? Maka Nabi memberi jawapan, rajulun, seorang lelaki, mumsikun, yang sentiasa memegang bi'inani farasih, tali kekang kudanya pada jalan Allah. Maksudnya lelaki yang sentiasa bersedia untuk berada pada jalan Allah, berjuang mempertahankan agama Allah. Inilah sebaik-baik lelaki, sabda Nabi. Kemudian sabda Nabi, ala ukhbirukum billadhi yatluh, mahukah aku habarkan kepada kamu siapakah orang yang berikutnya? Rajulun, seorang lelaki, mu'tazilun, yang mengasingkan diri, fi ghunaimatillah, bersama dengan sekelompok kambing miliknya. Ghunaimah maksudnya kumpulan kecil kambing. Yuaddi, dan dia menunaikan hak-hak Allah padanya. Ala ukhbirukum bisyarrin nas, sabda Nabi, mahukah aku habarkan kepada kamu siapakah seburuk-buruk manusia? Rajulun, seorang lelaki, yus'alu billah, yang diminta sesuatu dengan nama Allah dan dia ada untuk bagi, dia ada. Wala yu'ti bih, dan dia tak nak bagi. Ada orang minta, dia kata tolonglah saya dengan nama Allah, dan dia boleh bantu, bukan dia tak boleh, tapi dia tak nak bantu. Maka sabda Nabi, ini adalah seburuk-buruk manusia. Sebab itu lihat pada baris yang kedua Sahara, ai man yus'alu minhu sahibu hajah, orang yang benar-benar ada keperluan meminta tolong daripadanya. Bi an yaqul, dengan berkata, a'tini lillah, bantulah aku, tolonglah aku dengan sesuatu dengan nama Allah. Wa huwa yaqdir, dan dia mampu. Wala yu'ti, dan dia langsung tak nak tolong. Maka ini adalah orang yang seburuk-buruk manusia. Lalu kalaulah ada orang minta dengan nama Allah, kita cuba untuk tolong, walaupun sedikit, walaupun tak banyak. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini, dan diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Abdullah bin Abbas daripada Nabi SAW. Bab yang ke-19, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang sa'ala syahadah, yang minta untuk syahid. Adakah boleh untuk minta syahid? Maka jawapannya adalah boleh. Maka riwayat 1645
Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Ibn Jurayj an Sulaiman bin Musa an Malik bin Yukhamir As-Saksaki an Mu'adz bin Jabal, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man sa'alallaha, barang siapa yang meminta kepada Allah al-qatla, agar syahid pada jalannya, sadiqan, dengan sebenar-benar, dengan bersungguh-sungguh, min qalbih, daripada hatinya, a'tahullah, Allah akan kurniakan kepadanya ajra syahid, ganjaran orang yang syahid. Apa sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain, walaupun dia meninggal dunia di atas katil di rumah dia. Lalu kalaulah seseorang itu benar-benar minta syahid, dia akan dapat pahala syahid walaupun tak berkesempatan untuk mati syahid. Riwayat 1646. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad ibn Sahal ibn Askar qala hadatsana Al-Qasim ibn Katsir qala hadatsana Abdurrahman ibn Shuraih annahu sami'a Sahl ibn Abi Umamah ibn Sahl ibn Hunayf yuhaddits an abihi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man sa'alallaha syahadah, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, fi min qalbihi, daripada hatinya, sadiqan, bersungguh-sungguh, sebenar-benarnya, ballaghahullahu, Allah akan sampaikannya manazil syuhada, ke tingkatan para syuhada, wa in mata, walaupun dia meninggal dunia di atas tilam ataupun katil rumah dia akan dapat pahala syahid. Maka mintalah mati syahid dengan bersungguh-sungguh. Kita kadang-kala nak minta pun takut, nak minta syahid pun takut. Padahal kalaulah dia bersungguh-sungguh minta, walaupun mati di atas katil di rumah, tetap akan dapat pahala syahid, sabda Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Sahal bin Hunayf. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abdurrahman bin Shuraih, dan sungguh telah meriwayatkannya Abdullah bin Salih daripada Abdurrahman bin Shuraih. Abdurrahman bin Shuraih dikenali juga dengan gelaran Abu Shuraih, dan beliau adalah daripada beliau adalah Iskandarani. Dan di dalam bab ini juga ada riwayat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Bab yang ke-20 berkenaan tentang hadis yang datang berkenaan al-mujahid, seorang yang berjihad, mukatab, seorang hamba yang ada perjanjian dengan tuan dia untuk dia bebas, wan nakih, seorang yang bernikah, wa aunillahi iyahum, dan bagaimana bantuan Allah sentiasa bersama dengan mereka. Riwayat 1647. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an ibni Ajlan an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan, haqqun 'ala Allah, selayaknya ke atas Allah untuk membantu mereka. Nusrah Allah, bantuan Allah ke atas 3 golongan ini. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seseorang yang berjuang pada jalan Allah. Yang kedua, wal mukatab, seorang hamba mukatab. Apakah hamba mukatab? Hamba yang mana dia ada perjanjian dengan tuan dia. Kalaulah dia bayar jumlah yang tertentu untuk tempoh yang tertentu, maka dia akan merdeka. Dia panggil hamba mukatab. Maka dia bekerja, dia berniaga, dia mencari rezeki untuk dibayar kepada tuan dia supaya dia boleh merdeka. Maka sabda Nabi, seorang hamba mukatab yang ingin untuk menunaikan perjanjian dengan tuan dia, maka Allah akan tolong dia. Wan nakih, dan seorang yang bernikah kerana semata-mata ingin selamat daripada maksiat dan dosa, maka Allah akan tolong. Lalu sebab itu bila nikah, maka nikahlah kerana nak menyelamatkan diri daripada maksiat dan dosa. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat 1648. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Ibn Jurayj an Sulaiman bin Musa an Malik bin Yukhamir an Mu'adz bin Jabal, daripada Mu'adz bin Jabal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man qatala fi sabilillah, barang siapa yang berjuang pada jalan Allah, min rajulin muslim, daripada seorang yang Islam, fuwaqanaqah, walaupun kadar perahan susu binatang, wajabat lahul jannah, maka wajib untuknya syurga. Okey, apakah maksud fuwaqanaqah?
Lagi sekali kita baca. Lihat kepada sahara, baris yang kedua daripada bawah. Huwa ma bainal hablatain. Ma bainal halbatain. Fuaqanaqah adalah waktu rehat di antara dua perahan. Maka para ulama terangkan, li'annaha tuhlab, kerana kebiasaannya bila kita nak perah susu daripada kantung susu binatang, kita perah. Maka bila kita dah perah, untuk kantung tersebut berisi susu semula, summa tutraku, maka kantung binatang tadi akan dibiarkan seketika, suai'ah, untuk tempoh yang sekejap, supaya supaya dalam kantung ni ada susu balik untuk diperah lagi. Maka jaraknya tak lama, tempohnya tak lama. Maka itu dikenali dalam bahasa Arab fuaqanaqah, waktu di antara dua perahan susu. Maka kalaulah seseorang itu berada pada jalan Allah tempoh itu sahaja, wajib untuknya syurga. Wa man juriha, barang siapa yang luka di jalan Allah, au nukiba nukbah, au nukiba nakbah. Lihat kepada nukibah nakbah sahara. Apakah maksud nukibah? Ma yusibul insal minal hawadith, ataupun ditimpa dengan sesuatu ujian, maka dia akan datang pada hari kiamat ka'aghzari ma kanat, dia akan datang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan luka, dalam keadaan badan dia berdarah. Launuha az-za'faran, warna dia adalah warna za'faran, warna darah, namun darah tersebut wangi seperti mana kasturi. Lalu orang yang luka kerana berjuang, dia akan datang dalam keadaan luka sebagai saksi pengorbanannya untuk agama Allah, namun bau darahnya adalah bau yang kasturi, bau yang harum. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bab yang ke-21 berkenaan riwayat yang lebih kurang sama. Babu majaa, bab pada hadis berkenaan tentang fadli, kelebihan man yuklamu, seorang yang dicederakan pada jalan Allah. Sebab itu yuklamu, lihat kepada qawata pada baris yang pertama, ayyujrah, kelebihan orang yang dicederakan pada jalan Allah. Riwayat 1649. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad As-Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuklamu ahad, tidaklah seseorang itu dicederakan pada jalan Allah. Wallahu a'lam. Lalu ada orang yang mana niat dia tak betul, maka sabda Nabi, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan orang yang benar-benar cedera pada jalan Allah. Lalu kalaulah seseorang itu benar-benar cedera pada jalan Allah, illa jaa yaumal qiyamah, tidaklah dia kecuali akan datang pada hari kiamat. Al-launu launud dam, kecederaan itu warnanya warna darah, namun baunya adalah bau kasturi. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-22, babun ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal. Riwayat yang ke-1650. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdah an Muhammad bin Amr qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal ataupun amalan yang paling baik? Maka sabda Nabi, imanun billahi wa rasulih, amalan yang paling afdal adalah benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Maka sabda Nabi, al-jihadu, berjuang di jalan Allah, sanamul amal, ini adalah amalan yang paling tinggi. Amalan yang paling tinggi adalah berjuang pada jalan Allah. Ditanya lagi kepada Nabi, apakah amalan yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, hajjum mabrur, haji yang diterima. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-23, babun riwayat 1651.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي berkata Abu Bakar, aku telah mendengar ayahku Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi radhiyallahu anhu bihadratil adu, ketika mana sedang berhadapan dengan musuh, berkata Nabi SAW telah bersabda, inna abwabal jannah, sesungguhnya pintu-pintu syurga, tahta zilalis suyuf, terbentang di bawah bayang-bayang pedang musuh. Di mana adanya syahid, di situ adanya syurga. Di mana adanya pengorbanan ketika mana berjuang, di situ adanya pintu syurga. Maka telah bangunlah seorang lelaki daripada kalangan para sahabat, rasul hay'ah, sederhana perwatakan dia, sederhana pada waktu itu pakaian dia. Maka anta sami'ta, maka orang ini, dia bukan sahabat, dia tanya kepada Abu Musa, dia kata, adakah benar engkau mendengar ucapan ini daripada Nabi, yang mana Nabi sebut bahawa syurga terbentang di bawah bayang-bayang pedang? Maka kata Abu Musa, na'am. Qala, maka lelaki tadi telah kembali kepada teman-teman dia dan dia berkata, aqra'u alaikumussalam, aku ucapkan salam perpisahan kepada kamu. Wa kasara jafna sayfih, dan dia patahkan bekas pedang dia. Kan sarung pedang ada sarung, maka dia patahkan sarung pedang dia kerana dia tak nak balik dengan selamat. Fadaraba bihi, maka dia telah menyerang musuh dengan pedangnya, hatta qutila, sehinggalah syahid. Ini orang dulu, percayanya mereka kepada janji Nabi SAW. Maka bila dia dengar dia Nabi kata begitu, maka terus ingin untuk menjadi syahid. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Ja'far bin Sulaiman Abu Imran al-Jauni. Nama beliau adalah Abdul Malik bin Habib Abu Bakar ibnu Abi Musa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itulah namanya, Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dahsyat bagaimana perjuangan orang-orang yang terdahulu. Hadis ni kita dah baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi diulang sekali lagi. Bab yang ke-24 berkenaan tentang manusia yang paling afdal. Riwayat 1652. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana al-Walid bin Muslim an al-Auza'i qala hadatsani Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya siapakah manusia yang paling afdal, maka sabda Nabi, seseorang yang berjuang pada jalan Allah. Kemudian mereka bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa manusia yang paling afdal? Maka sabda Nabi, thumma mu'min, seorang yang benar-benar beriman, fi sya'bin minasyi'ab, pilih untuk tinggal di salah satu daripada jalan-jalan gunung. Asyi'ab maksudnya tariqun fil jabal, tempat yang jauh daripada manusia. Yattaqi, dia bertakwa kepada Tuhannya. Wa yada'un nas, dan dia menjauhkan diri daripada manusia, min syarrih, kerana kejahatan yang ada. Maka ini adalah manusia yang terbaik. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-25 berkenaan tentang khisal syahid, berkenaan tentang tingkatan-tingkatan syahid. Bab ni panjang, kita baca malam nanti insya-Allah. Kita berhenti di sini bab yang ke-25. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.